Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru. Jadi hari ini saya nak kongsikan berkaitan aplikasi Bandicam. Okay. Jadi apa itu Bandicam? Bandicam ialah aplikasi yang akan merakam segala pergerakan yang berlaku pada skrin laptop atau komputer, dan dalam masa yang sama boleh merakam video kita dengan menggunakan webcam. Baik, sekarang kita buka aplikasi Bandicam. Baik, apabila kita buka aplikasi Bandicam, kita akan nampak paparan seperti ini. Okey, beberapa menu penting yang perlu kita lihat ialah menu webcam, menu speaker, mikrofon, cursor, dan yang paling penting ialah menu record. Baik, kita pergi pada setting webcam. Okey, jadi paparan ini akan keluar. Okey, kita pergi kepada advance. Okey, jadi di sini kita perlu pilih yang mana satu kamera yang kita nak pakai lah. Macam saya sekarang ni, saya sedang pakai integrated camera. Jadi paparan ini akan keluar. Okey, jika webcam kita tak berfungsi, dia akan jadi hitam macam ni. Jadi kita pilih kamera yang sampai dia akan keluar preview gambar kita ni. Okey. Okey, selepas itu bila dah keluar gambar kita, kita pilih position di mana kedudukan video yang kita nak, sama ada di atas atau di sini atau di sini, di sini, ataupun kita boleh pilih untuk gambar kita tengah. Jadi macam saya biasa gunakan bahagian kiri bawah. Baik, untuk position pula kita boleh letak, kita boleh adjust position kita. Kita nak sini ke sini. Baik, habis mengenai setting webcam. Bila dah habis semua ni, kita tekan OK. Dan OK. Okey, sebelum tu, untuk fungsi ni, add webcam overlay to video, bermaksud jika kita klik add webcam overlay to video ni, maksud paparan video kita akan keluar di sini. Tapi jika kita tak klik ke sini, tiada paparan video kita lah dekat sini. Jadi kalau kita nak buat video, biasanya kita akan klik. Okay, seterusnya menu speaker. Menu speaker ni kita pilih lah mana speaker, sama ada kita pakai yang laptop punya speaker ke. Macam saya sedang pakai speaker Focusrite USB audio. Baik, bila dah setting apa semua, kita akan nampak graf ni akan naik. Okay. Kemudian kalau dah naik macam ni, maknanya dia boleh detect audio. Kita tekan OK. Baik, seterusnya untuk fungsi ini, fungsi mikrofon. Okey. Jika setengah laptop sudah ada built-in mikrofon, jadi apabila kita buka bahagian mikrofon tadi, kita cuba bercakap. Jika naik graf seperti ini, bermaksud aplikasi Bandicam ni sedang merekod suara kita. Maknanya suara kita akan masuk dalam tu. Jadi kita pilih manalah. Contoh kalau macam ni, saya pilih yang lain. Okey, saya sedang bercakap tapi tak keluar. Bermakna tiada audio yang direkod melalui mikrofon. Test 1 2 3. Baik. Jadi bila kita dah setting untuk bahagian mikrofon, kita tekan OK. Baik, seterusnya mouse ni kita pilih untuk sama ada kita nak mouse kita ni orang boleh nampak atau tidak. Kalau nak, kalau tak nak, kita hanya klik yang ni. Kalau kita nak orang nampak mouse kita, kita tekan ini. Jadi akan nampak lah. Okay. Kemudian bila dah setting, kita tekan OK.
Baik, dalam fungsi Bandicam ni terdapat satu fungsi untuk menghilangkan latar belakang. Okey, jadi caranya ialah, baik, kita pergi kepada setting video cam atau webcam, klik, pergi kepada advance. Baik, contoh di belakang saya ni saya ada letakkan kain berwarna hijau. Okey, jadi seelok-eloknya kain berwarna hijau yang terang. Jadi kita hanya pergi kepada use chroma key, klik use chroma key, kemudian pilih warna hijau yang terang. Okey, kemudian pergi kepada similarity ini dan naikkan sedikit demi sedikit sehingga warna hijau di belakang tu hilang. Tapi jangan tarik tinggi sangat. Kalau tarik tinggi sangat, dengan kita-kita sekali boleh hilang. Okay, jadi kita adjust sampai hilang warna hijau saja. Baik. Band pun begitu juga. Kita adjust secukup rasa lah. Kemudian setelah kita adjust, kita pilih lah macam di mana kedudukan atau posisi webcam kita. Jadi selepas selesai kita tekan OK. Kemudian OK lagi. Kemudian sekarang ni kita dah boleh mula record. Untuk mula record kita hanya perlu tekan butang record ini. Okey, baik. Jadi kita sekarang dah mula merakam menggunakan aplikasi Bandicam. Baik, cuma paparan saya di sini tidaklah menggunakan HD. Tak jelas sangat sebab mungkin webcam saya yang biasa-biasa saja. Okey, jadi bila kita dah mula rakam, paparan macam ni akan keluar. Jadi kita hanya perlu buka slideshow PowerPoint kita tadi. Okey, dan kita boleh mulakan perbentangan. Seperti biasalah. Cuma aplikasi Bandicam yang saya gunakan ini terhad kepada dalam durasi 10 minit saja. Jadi apabila sampai waktu 10 minit dia akan stop. Untuk video yang baru kita kena rekod satu lagi video. Okey, saya harap perkongsian ini dapat membantu sedikit sebanyak. Mungkin ada cikgu-cikgu lain yang menggunakan aplikasi yang jauh lebih baik daripada ini. Tak ada masalah, saya hanya berkongsi saja. Okey, untuk sekian saja untuk perkongsian aplikasi Bandicam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada cikgu-cikgu semua. Hari ini kita nak sama-sama explore aplikasi Filmora. Mula-mula kita buka Filmora. Baik. Aplikasi Filmora ini ialah aplikasi untuk menyunting video. Okey. Jadi Filmora ni kita boleh gunakan untuk gabungkan video, masukkan gambar dan juga audio. Contoh kalau cikgu-cikgu ada buat video menggunakan slide PowerPoint dan kita nak gabungkan dengan video-video lain yang kita ambil dari YouTube. Kemudian kita nak masukkan juga audio sebagai latar belakang. Jadi kita boleh gunakan aplikasi Filmora ni. Kelebihan Filmora ni, dia ada kesan-kesan khas, ada efek-efek dia dan merupakan antara aplikasi menyunting aplikasi untuk edit video yang agak mudah untuk digunakan. Jadi bila keluar paparan macam ni, kita pilih new project untuk projek yang baru, ataupun kalau kita dah ada projek yang sebelum ini kita dah buat, kita dah save, kita boleh klik pada open project.
Jadi untuk case yang ni kita akan klik pada new project. Baik. Inilah paparan dalam aplikasi Filmora. Okey, bahagian-bahagian yang penting dalam aplikasi Filmora ni, asas lah untuk kita tahu. Yang pertama, media. Media ni ruangan untuk kita letakkan video, audio, gambar yang raw, yang belum disunting, yang kita download daripada YouTube, yang kita record gunakan Bandicam atau apa-apa sajalah. Kemudian ni audio. Okey, untuk audio pula merupakan stok pilihan audio yang sedia ada dalam Filmora. Untuk titles pula, biasanya kita gunakan animasi untuk bahagian intro ataupun outro video kita. Transition untuk pilihan animasi atau kesan khas bagi setiap-setiap segmen. Effects ialah effects yang boleh kita letak pada video-video yang kita akan sunting nanti. Dan akhir sekali bahagian elements, animasi yang boleh kita gabungkan bersama dengan video. Okey, itu untuk paparan bahagian atas. Paparan ini pula merupakan preview kepada video-video yang kita sedang sunting. Dan yang bahagian bawah ni pula ialah bahagian timeline. Ni dia punya cursor, timeline cursor dia. Untuk bahagian yang ada mata ni ialah untuk bahagian video. Okey, untuk bahagian video. Yang ada bahagian pembesar suara ni ialah bahagian untuk kita letakkan audio. Baik, sekarang setelah kita melihat bahagian-bahagian penting yang ada dalam aplikasi Filmora, kita sudah boleh mula sunting atau edit video. Okey, perkara pertama untuk memudahkan kerja kita, kita letakkan segala jenis media audio atau video dalam satu folder supaya senang kita nak import. Baik, sekarang kita buka Filmora. Klik pada media dan klik import. Kemudian klik pada import media files. Okey, jadi ini adalah media-media yang telah saya kumpulkan dalam satu folder. Jadi kita hanya perlu klik di mana semua video dan audio yang saya mahu guna. Kemudian klik open. Okey. Okey, selesai saja kita import. Jadi kita dah boleh mula ni lah. Okey, kita akan mulakan dengan buat intro dulu. Katakanlah saya pilih pergi pada title untuk buat intro. Pilih, kemudian drag ke bahagian video. Paparan ni akan keluar di sini. Untuk kita edit teks, kita klik pada bahagian teks ni, klik 2 kali, kita boleh edit. Kalau bahagian atas ni kita tak nak, kita hanya padam tulisan ni. Okey, untuk animation pula, kita boleh klik pada teks ni, kemudian kita pergi kepada animation di sini dan pilih style mana yang kita nak pakai. Okay, nanti dia akan preview. Okay. Ini pilihan kita lah, tak kisah mana-mana yang kita nak pakai. Baik, jadi siap edit, kita boleh preview. Kita pilih di mana bahagian timeline kita ni. Kita klik di sini ataupun tekan button spacebar pun boleh. Okey, jadi inilah intro kita lah. Okey, habis. Klik OK, kemudian pergi kepada bahagian media lagi. Kita import apa lagi media yang kita nak pakai. Okey,
Saya letakkan sini. Okey, ini match to media atau keep project setting ni pilihan kita untuk resolution mana yang kita nak pakai. Okey, jadi inilah video seterusnya. Okey, di sini terdapat bahagian yang saya tak nak pakai. Assalamualaikum dan selamat. Okey, bahagian awal ni saya tak nak pakai. Jadi saya boleh pilih untuk mana saya buang. Katakanlah saya berhenti di sini, pergi kepada button ada gambar gunting ni, klik sekali, video ini akan terpisah. Jadi kita dah pisahkan dia kepada dua bahagian. Jadi bahagian kita nak pakai ni, kita klik kanan, kemudian delete. Okey. Alright. Jadi dia akan sambung pada bahagian yang kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada hari. Okey. Begitu je dengan bahagian last sekali. Kita nak potong bahagian hari Temerloh. Klik. Dan sudah pisah dua, kita potong. Baik, jadi dia ada bahagian yang kita nak pakai saja. Dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat sejarah pekan sehari Temerloh. Apabila kita dah masukkan video ni, dia agak bosan sebab dia terus masuk macam tu saja. Jadi kita boleh pakai elemen transition. Okay, transition ni digunakan untuk sebagai animasi antara segmen dengan segmen. Jadi katakanlah saya pilih mana saja cube, saya letakkan di sini, hanya drag saja ke bawah sini, tindih atas dia, dan kita akan nampak kesan khas yang berlaku di sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat sejarah pekan sehari Temerloh. Okay, jadi selepas kita masukkan tu, okay, kita masukkan media seterusnya yang kita nak letak. Okay, jadi saya masukkan video perbentangan PowerPoint di sini. Okay, sama juga macam tadi, kita tengok dulu mana bahagian yang kita nak potong. Sejarah ringkas. Okey, jadi saya akan potong di kawasan ini. Kita klik gunting. Sudah terpisah. Sudah split. Kita delete saja yang kita tak nak pakai. Kemudian sambung semula. Okey. Macam biasa kita juga boleh gunakan transition untuk animasi antara segmen dengan segmen. Okay, kita boleh preview dulu sebelum tu macam mana jadi dia. Temerloh. Sejarah. Baik, okay, kita boleh pakai ini. Kemudian kita pergi bahagian ujung di mana kita nak potong. Sama juga. Tentulah pekan sehari Temerloh ini mempunyai 1001 kisah yang amat menarik untuk para pengunjungnya. Okay, potong ujung dia. Kita dah tak nak pakai. Okay, kemudian kita nak masukkan video yang seterusnya. Okay, seterusnya saya akan masukkan satu video yang saya download dari YouTube. Okay, drag saja di sini. Okay, kita masukkan elemen transition. Pilih dulu. Yang amat menarik untuk para pengunjungnya. Baik, kita nak pakai yang ni. Kita nak buang.
Okey. Untuk transition ni kita boleh alih sama ada kita nak letak dia sebelum ataupun di bahagian sini, tak ada masalah. Okay, untuk para pengunjungnya. Okey. Katakanlah sampai di sini saya nak letak sesuatu tajuk di sebelumnya. Jadi kita boleh pakai juga titles yang kita gunakan di awal tadi. Okey, pada titles. Okey, kita pilih mana-manalah. Okey, kita letak di sini. Okey, edit. Okey, alright. Klik OK. Okey, jadi ini hasil yang amat menarik untuk para pengunjungnya. Baik, di sini video ni ada audio dia yang sendiri. Okey, katakanlah saya tak nak pakai audio yang dipakai oleh video ni. Jadi okey, kita lihat di sini ada graf gelombang wave ya. Sini kita boleh turunkan, dia akan jadi senyap. Contoh. Okey, kesan audio tersebut akan hilang. Okey, jadi kita boleh masukkan video atau audio kita sendiri. Okey, di sini saya ada satu lagu daripada kumpulan Anak Semantan. Tajuk lagu Meling-Meling. Okey, jadi di bahagian untuk audio ni jangan kita letak di dalam bahagian video, kita letak di bahagian bawah. Okey. Di sini dah ada audio. Kita tengok apa akan jadi. Okey, jadi audio daripada video tadi akan hilang dan kita dah gantikan dengan audio yang baru. Jadi kita boleh drag, sama juga macam video, kita boleh drag di mana kita nak mulakan ni. Ataupun kalau kita nak potong boleh juga. Potong di sini, pastikan klik dulu sini. Kalau kita tak klik, dia akan potong dua-dua bahagian ni. Klik bahagian audio ni dan kita potong. Baik, delete. Okey, kita masukkan di sini. Okey, untuk video ni kadang-kadang ada setengah orang dia tak suka audio tu terus masuk secara tiba-tiba. Jadi kita boleh klik dua kali di bahagian sini, bahagian audio ni. Kita boleh pilih pada fade in untuk nampak pergerakan masuk yang tidak secara mengejut. Okey, sekarang kita tengok kesan dia. Jadi lagu tersebut dia akan masuk setelah sedikit demi sedikit. Okey. Jadi mungkin video ni agak panjang. Okey, untuk zoom kita punya timeline ni, kita hanya perlu klik tambah. Dan untuk out kita punya zoom out dia, klik pada bahagian tolak.
Okey, jadi lagu Anak Semantai ni agak panjang, kita potong. Okey. Okey, katakanlah video ni terlampau panjang, mungkin panjang untuk testing saja kan. Kita potong sikit. Lagi pendek sikit video. Okey, potong. Dia akan potong dua-dua ni. Sebab kita tak klik mana satu yang kita nak potong. Jadi, delete. Okey. Okey, selesai saja bahagian itu. Okey, sama macam awal-awal tadi, kita nak audio kita ni hilang secara sikit demi sedikit. Klik pada audio 2 kali. Kita ambil pula bahagian fade out. Okey, nampak graf itu berubah. Dia akan turun sedikit demi sedikit. Kemudian klik OK. Jadi kesannya akan jadi begini. Anda semakin baru kau beli behnya jenama. Kawan gemuk tempat segala. Melih-melih ambil dia orang jual di mana. Okey, jadi habis bahagian tu. Okey, jadi video kita ni dah habis dah ni untuk testing. Baik, untuk bahagian kredit kita pilih juga di bahagian menu titles. Okey. Pilih pada end credit. Okey, di sini ada pilihan. Jadi kita boleh pilih mana-mana lah. Okey, jadi kita cuba credit 1 ni macam mana dia. Okey, jadi kesan dia akan jadi begini. Okey, baik. Jadi kita nak edit tulisan-tulisan dalam ni. Klik 2 kali. Dia akan keluar paparan ini. Jadi kita delete semua tulisan yang ada di sini lah, yang kita tak pakai ni. Kita highlight. Okay, kita delete. Kemudian kita besarkan sikit ruangan untuk teks ni. Besarkan sikit. Jadi kita boleh tulis perhargaan pada siapa yang kita nak. Selepas habis tulis, kita boleh tekan OK. Jadi paparan begini akan keluar. Okey, jadi kalau di bahagian bawah ni, kalau kita letak audio, terpulang lah kita boleh letak audio. Okey, jadi bila kita nak export, kita klik pada bahagian export, akan keluar begini. Jadi kita pilihlah tajuk video kita. Contoh kalau tajuk video ni
Pekan Sehari Temerloh. Okay, kemudian kita pilih save to ini untuk kita pilih di mana lah. Okay, katakanlah saya nak pilih di desktop. Kita pilih desktop. Kalau kita nak tukar, kita boleh pilih sama ada kita nak letak di volume di bahagian D ataupun C. Kita pilih lah. Macam saya pilih pada desktop. Jadi select folder. Jadi kita bolehlah tekan export. Okay, jadi kita dia akan mengambil masa lah untuk render. Okey, baik. Jadi bila kita dah habis render, dia akan keluar macam ni. Jadi kita hanya perlu close saja dan video kita tu telah siap. Jadi kita boleh pangkah dan kita boleh mainkan video kita tadi. Janji kita pergi kepada folder kita tu. Kita tengok video kita telah pun boleh dimainkan dan bermula pada setiap pagi hingga okey, jadi itu saja setakat ini asas untuk aplikasi Filmora. Saya percaya cikgu-cikgu mempunyai kemahiran yang jauh lebih baik dari saya. Jadi tujuannya hari ini hanyalah untuk berkongsi. InsyaAllah kalau ada apa-apa kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat sejarah Pekan Sehari Temerloh. Sejarah ringkas Pekan Sehari Temerloh. Pekan Sehari Temerloh kini dieja sebagai Pekan Sehari merupakan sebuah pasar mingguan yang banyak menjual barang-barangan dapur khusus untuk penduduk daerah Temerloh dan daerah sekitar. Pekan Sehari Temerloh ini telah pun wujud sejak tahun 1800 dan bermula pada setiap pagi hingga tengah hari pada tiap hari Ahad. Yang menariknya, Pekan Sehari Temerloh ini pernah diiktiraf sebagai pekan sehari yang terpanjang di Malaysia. Sehingga kini, Pekan Sehari Temerloh ini masih pekan sehari yang terpanjang dan terbesar di negeri Pahang Darul Makmum. Terletak di kawasan yang dikenali kini sebagai Lurah Semantai, berhampiran tepi Sungai Pahang dan tebing kuala Sungai Semantai, Temerloh Pahang, tambahan pula berstatus sebagai antara pekan sehari yang tertua di Malaysia yang masih bertahan sehingga hari ini. Tentulah Pekan Sehari Temerloh ini mempunyai 1001 kisah yang amat menarik untuk para pengunjungnya.